Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala kerana kita dapat berjumpa lagi pada pagi ini. Baiklah anak-anak, tadi kita dah belajar sama-sama tentang tayammum. Sekarang Ustaz akan tunjukkan praktikalnya bagaimana kita hendak bertayammum. Jadi Ustaz gunakan bedak sebagai ganti debu tanah. Satu, kalau guna bedak ni anak-anak lebih nampak macam mana cara kita menyapu debu tanah ke anggota tayammum lah. Okey. Yang pertama sekali, pastikan tiada benda yang menghalang daripada debu tanah untuk kena kepada anggota tayammum. Apa dia anggota tayammum? Anggota tayammum ada dua, iaitu muka dan juga tangan hingga ke siku. Jadi macam Ustaz pakai jam, kita kena buka lah. Kalau ada yang pakai cincin, kena buka cincin dulu. Pastikan tidak ada apa-apa yang menghalang daripada debu tanah ini sampai ke anggota tayammum. Jadi yang pertama, kita tekuk mula baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekuk. Kemudian kita tipiskan. Jangan tipiskan, jangan dekat dalam ni sebab dia jadi mustakmal. Kita kena tepi. Tipiskan dia. Kenapa tipiskan? Jadi tidaklah terlalu banyak debu tanah yang ke muka kita. Kita tipiskan. Setelah kita tipiskan, barulah kita sapu ke anggota tayammum yang pertama, iaitu muka. Jadi kita niatlah. Apa dia niat tayammum? Nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayammum bagi mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Jadi kemudian kita pun sapu. Sapu tadi daripada atas ke bawah pergerakannya. Kita tengok sapu daripada atas, kemudian turun ke bawah sampai ke bahagian bawah, habis untuk anggota muka. Anggota yang pertama iaitu muka. Memang tak rata. Tayammum dia tak seperti wuduk. Wuduk kita kena ratakan air kepada seluruh anggota wuduk. Tapi kalau tayammum sekadar sapu saja. Jadi kalau ada yang macam tidak kena, tidak ada masalah dalam kita melaksanakan tayammum. Okey, nampak macam mana ni? Ni kesan-kesan putih ni adalah bagi anak-anak nampak kat mana dia yang kita sapu debu tanah tadi. Okey, boleh faham? Okey, selesai yang pertama. Kemudian kita pergi ke anggota tayammum yang kedua. Okey. Sekali lagi kita letak tekup tapak tangan dekat debu tanah. Okey. Kemudian kita tipiskan debu tanah tadi. Untuk tangan, kita bahagikan tangan ni kepada 3 bahagian. 1 bahagian jari, 2 tapak tangan, 3 bahagian ibu jari. Kita jangan gunakan sekaligus semua. Nanti dia jadi mustakmal. Kita gunakan bahagian per bahagian. Okey, tengok cara Ustaz gunakan. Bahagian yang pertama, bahagian tapak tangan. Tengok, yang ni jangan kacau. Ni memang dah ada debu tanah. Kita nak sapu, mulakan dengan yang kanan. Jadi tangan kiri kita gunakan untuk menyapu anggota wuduk, anggota tayammum, tangan kanan. Kita mulakan dengan tapak tangan bukan tapak tangan, daripada jari. Tengok. Jadi Ustaz akan gini, sapu. Gunakan belakang jari ke bahagian belakang. Sampai terus ke bahagian siku. Setelah sampai ke siku, barulah kita gunakan bahagian tapak tangan untuk tolak ke atas.
Setelah sampai di atas, barulah kita gunakan yang bahagian ibu jari untuk tolak ke kawasan ibu jari. Selesai. Okey, nampak memang tak nampak sangat sebab ni memang kita tak nak nampak, cuma Ustaz nak nampakkan pergerakan dia tadi. Okey, kalau kita guna debu tanah memang tak nampak sebenarnya sebab dia ni nipis. Jadi kita gunakan bahagian jari untuk bahagian belakang ni sampai ke siku. Kemudian kita alihkan ke bahagian tapak tangan, bahagian bawah atas bawah lengan ni. Kemudian kita gunakan yang ibu jari ni dekat kawasan ibu jari. Boleh faham Sekali lagi untuk anggota sebelah kiri. Okey, kita gunakan 3 bahagian. Bahagian jari dulu. Nampak Bahagian jari dulu. Kita sapu sampai ke siku. Kemudian kita pusingkan. Gunakan tapak tangan pula. Terus sampai kat sini, kita gunakan yang bahagian ibu jari. Itu untuk mengelakkan daripada dia jadi mustakmal. Kalau kita guna straight semua macam ini terus, nanti dia dah jadi mustakmal. Jadi kita gunakan dia sebagai bahagian perbahagian. Boleh faham Jadi kita gunakan bahagian jari, bahagian tapak dan juga bahagian ibu jari. Bahagian jari untuk belakang tangan. Belakang tangan sampai ke siku guna kepada tapak tangan pula. Kemudian sampai ke ujung sini gunakan bahagian ibu jari. Jadi ia lebih menyeluruh. Kalau kita tengoklah. Tapi sebenarnya kalau debu tanah sebenar pun dia tak akan nampak sebab debu tanah ni dia halus. Dia bukan kita main tanah tu, tanah liat ataupun yang basah tu memang nampaklah kat muka kita. Macam bedak ni sebenarnya nak bagi nampak. Tapi kalau kita guna debu tanah sebenar, dia nipis, dia tidak akan seperti ini. Okey, itu saja. Dah lepas daripada 2 anggota tayamum kita, bacalah lepas doa selepas wudu. Sama juga kita baca doa selepas tayamum. Okey, boleh baca, kemudian selesai. Jadi 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali solat fardu saja. 1 kali tayamum hanya untuk 1 kali solat fardu sahaja. Boleh faham Jadi kalau kita nak semayang zuhur, kita tayamum. Bila kita nak semayang asar, walaupun kita tak batal kita punya tayamum, tapi lepas saja kita nak semayang asar, mana kita kena ambil tayamum yang baru. Kerana kira tayamum tadi dah luput. Lepas kita habis semayang je, tayamum ni dah luput. Okey, boleh faham anak-anak? Itu saja daripada Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat faham dengan jelas dan ia menjadi bermanfaatlah kepada kita untuk gunakan kemudahan bertayamum sekiranya berlakunya tidak ada air ataupun kita sakit, tak boleh menggunakan anggota wuduk kita ni sakit. Jadi kita tak boleh nak wuduk. Jadi kita terpaksa gunakan tayamum. Jadi bolehlah kita tahu. Kerana apa? Sekurang-kurangnya walaupun apa terjadi, kita masih wajib untuk solat, melaksanakan ibadah kita. Itu saja daripada Ustaz. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.